Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara sekalian. Okey, saya nak cerita pada anda pada malam ini tentang vertigo. Sebab vertigo ada kaitan dengan semalam punya topik yang dinamakan tinnitus. Ramai juga yang rasa-rasa kenapa saya tak sambung dengan vertigo. Kan saya kata ini satu topik yang lain daripada tinnitus, tapi ada berkaitan sebab dia semuanya ada hubungannya dengan telinga kita. Baik, you perlu ambil perhatian, namanya seperti ini kan, telinga kita kat luar. Ini dia punya liang lubang kita masuk ke gegendang telinga. Lepas tu ada 3 Malleus incus stapes ni, dia signalnya sampai kepada you punya semilunar. Yang ni bila saya cerita tentang vertigo nanti, dia banyak mainkan peranan kat sini. Okey, boleh faham semua? Ni bahagian yang purple ni, yang bulat-bulat ni macam cincin ni, nampak? Lepas tu yang macam siput ni, pun memainkan peranan juga, namanya cochlea. Boleh? Semua boleh tangkap cerita saya? Alright, so lagi sekali, ni lubang telinga kita. Kat sini ada dia punya tag telinga semua, di gegendang dia. Sebab tu you jangan nak ambil cotton bud tiap orang jolok, nak pusing, nak cuci. Sambil cuci tu kat sini je. Tapi yang lebihan tu, you punya wax, you punya orang panggil telinga tu dah masuk ke dalam. Kadang-kadang you nak habis juga, nak cuci lagi, you korek ke dalam sampai rosakkan gegendang ni. Faham? Okey, tapi malam ni kita fokus kepada mana? Bahagian semilunar ni, dan ada kaitan dengan cochlea. Sebab di hujung-hujung cochlea ni ada penyambungnya, dipanggil saraf, yang dibawa terus ke dalam otak kita. Alright, so anda kena belajar lah, mau tak mau. Sekurang-kurangnya kita selalu nak meningkatkan ilmu kita, betul tak? Walaupun sedikit, insyaAllah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita setiap kali belajar sesuatu daripada majlis begini, terutama sekali tentang penyakit ataupun tentang organ-organ ataupun alat-alat yang Tuhan anugerahkan kepada kita ni, kita harus bersyukur yang amat. Sebab apa? Saya tadi lagi sekali rasa kagum sangat, rasa begitu teruja nak belajar lagi. Sebab apa? Kalau you tengok dia punya, yang saya tunjuk gambar semilunar tadi, cochlea tadi yang macam siput tu kan. Lepas tu you tengok lagi apa ada dalamnya, macam mana Tuhan buatkan cilia tu, macam rambut tu kan. Lepas tu nanti dalam ring tadi tu ada pula dia macam kalsium, macam batu tu. Kalau batu tu orang panggil apa, tak balance. Ni yang nak cerita malam ni. Jadi tujuan saya bercerita mukadimah macam ni ialah untuk mengingatkan kita kembali betapa Tuhan tu begitu maha kuasa, maha mengetahui, maha bijaksana. Sebab dia buat signal-signal dia tu. Kalau you tengok dalam yang bulat macam siput tu kan tadi kan, dia punya frekuensi tu Tuhan dah letak kat sini 200 Hz, ini 400, 600, sampai kan 6,000, 7,000, 8,000. Berarti semua signal-signal yang masuk kita tu ditapis kat situ. Dan cochlea tu pula dia mengambil signal ni, ditukar jadi signal yang boleh dibaca pula dengan otak kita. Sebab otak kita lain dia punya signal. Bila dia receive tu, dia pun ada dia punya own calibration. Macam semalam kan, kalau salah calibration dia, salah dia punya tuning dia keluar suara lain, bunyi lain, tu jadi tinnitus. Tapi malam ni dia ada kaitan dengan yang saya sebut semilunar tadi, yang ring tadi. Boleh faham? Dan dalam ring tu tadi, saya lupa dah cerita, dia ada liquid, dia ada cecair. Dan cecair itu kalau you tengok antara dengan batu yang dipanggil otolith tu, nama tu tak ingat apa, tapi batu-batu tu dia merupakan macam, kalau you pernah tengok tak, kalau orang bertukang kayu kan, dia ada nak letak, kalau dia buat sesuatu apa ni, kata simen ke, dia buat letak dia punya marble ke kan, dia nanti letak kayu tu kan untuk apa, untuk dia balance. Lepas tu dia tengok dia punya macam bubble tu dia duduk kat mana. Faham tak faham? Jadi dalam otak kita ni, di sebelah telinga kita ni dahsyat sekali. Walaupun tak sampai 1 cm dia punya kompleks dia tu. Kalau bangunan dia tu, you bayangkan dalam 1-2 cm je, semua ada dalam tu. Lepas tu dia ada amplifier lagi, dahsyat. Lepas tu saya macam dah ketagih nak belajar lagi ni. Sebab apa? Lagi saya belajar, lagi saya rasa, satu, tak tahu. Nombor 2 ialah kebesaran Allah tu dahsyat sangat. Jadi bila kita kata Sami Allahu liman hamidah tu, kita rasa mendengar tu, bila kita kata Tuhan mendengar tu, cuba you reflect balik. Sebenarnya Tuhan nak bagi tahu, mencerminkan, aku bagi kamu dengar tu,
dahsyat sangatlah. Sebab apa? Bila you kata Sami Allah tu, you mendengar sebenarnya. Memang you kata Tuhan Maha mendengar, betul tak? Tapi sebenarnya Tuhan bagi kat you mendengar tu saja. Malam ni you bayangkan kalau kita tak boleh dengar je, malam ni apa nak jadi kat kita? Jadi boleh tak kita mulakan dengan Alhamdulillah, dengan bersyukur. Saya kira anda tak lepaslah membasahi mulut kita tu sentiasa dengan Alhamdulillah, betul tak? Jadi insyaAllah saya akan cerita tentang vertigo. Ada beberapa yang you kena check. Kalau persepsi you dunia ni berpusing, terutama sekali kalau bangunan ni tengah berpusing sekarang, you duduk elok-elok dengan saya, tapi orang lain tengah duduk senyum, duduk cerita dan sebagainya, you masih tak boleh fokus. Pasal apa? You nampak macam ceiling tu berpusing, kadang-kadang dia pelan, kadang-kadang dia laju. Ni kata pesakit saya lah. Saya belum kena vertigo, saya pernah kena tinnitus. Tapi vertigo ni kata orang, dia pusing, sama ada bangunan ataupun tempat tu berpusing, atau tanah tu berpusing, ataupun dia tak berpusing, you yang you rasa berpusing. So sama ada anda yang berpusing ataupun environment yang berpusing. Berputar lah kata orang Indonesia. Tapi yang penting ialah kalau ini berlaku, you kena check betul-betul. Kadang-kadang cuma sekali attack, okay, no problem. Less than 1 minute boleh tahan. Anything that's above 1 minute sampaikan 1-2 jam, you kena check betul-betul. Sebab apa? Nanti ada beberapa perkara yang akan berlaku pula nanti. Kalau you dah ada terutama sekali pening kepala bercampur dengan pusing tadi tu, lepas tu you ada sakit pula lagi, I rasa you jangan tunggu sampai 2-3 minggu lah. Paling-paling dapat appointment 1-2 hari ni. Kalau pergi private dulu check awal-awal, sebab kita tak nak benda-benda lain. Maklumlah kan, sebab tempat ni kecil, kalau ada ketumbuhan apa-apa walaupun sekecil mana pun, dia very sensitive. Tapi kebiasaannya apabila berlaku tentang fluid tadi, cahaya tadi kan, dia tak balance dengan yang saya kata macam kristal tu, macam batu yang ada di base kat semilunar, yang you nampak macam cincin tadi kan, bulat-bulat tu kan. Kalau you tunduk kepala you, dia patut memberi ruang, dia boleh balance kat mana dia patut pergi. Jadi Tuhan dah jadikan kristal tu atau batu tu yang kalsium, yang macam kapur yang telah keras tu, dalam tu you nampak kan. Kita takkan nampak dalam anatomi dia nampak ni. Tapi sebenarnya dia ikut cahaya tu. Kalau dia balance, you tak akan nampak benda ni bertukar wajah ataupun merasa pening dan sebagainya. Tetapi you nak tahu tak kenapa bila you pergi ke laut, ramai tak kat sini yang pergi ke laut, you rasa macam tak sampai 15-20 minit, setengah orang tu dah nak muntah. Pasal apa? Dia ada kaitannya dengan mata kita, penglihatan, kita punya otot-otot kita, pergerakan body kita, leher kita semua ni kan. Of course lah, kalau sampai you tak boleh rasa tangan kebas ataupun tak boleh bau, tak boleh, ada kaitan lah semua dengan deria, dengar semua ni kan. You akan terhoyong hayang nanti. Sebab tu you tak sampai setengah orang 10 minit naik atas boat je, lagi banyak goyang, lagi dia rasa pening kepala, nak muntah semua. Sebab apa? Dia tak sinkroni dengan mata, penglihatan, dengan you punya otot-otot, dan dalam fluid ni dia punya cahaya tu dia boleh ikut cepat tak cepat. Boat kita laju sangat, lepas tu ombak lagi naik turun, itu yang muntah tu. Faham? Okey. Jadi beberapa lagi gejala ataupun dia punya sign kan, mengatakan you tu kena buat sesuatu. Sebab yang selalunya orang komplain ialah dizzy, dia rasa macam pening-pening lalat tu, dia rasa ringan kepala. Tetapi kalau teruk sangat, ada orang sampai pengsan pun ada. Tapi nak pengsan selalu kalau pengsan tu jarang-jarang, tapi nak pengsan. Sebab apa? Sebelum dia pengsan tu dia dah duduk, dia tak boleh bergerak, dia mesti tunduk, dia mesti tak mau tengok apa-apa lagi dah. Okey, tapi tetap dia rasa badan dia berpusing kan, you spinning ataupun tempat you berpusing, mata you tak boleh fokus, dia dah jadi kelabu, dah tak boleh langsung nak tengok mana-mana yang sesuai, you rasa macam tak mau tengok apa pun. Balance you, memang you tak akan berdiri kan. Dan tinnitus boleh kena balik, yang bunyi semalam, frekuensi rendah ke tinggi semua tu dia boleh masuk sekali. Dan you kadang-kadang sampai berpeluh, muntah, loya, dan kadang-kadang rasa macam ada penuh kat dalam you punya telinga ni, macam ada air, atau orang panggil apa, macam ada pressure pula. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, ini antara gejala-gejala yang you harus check ya. Okey, siapa pula yang ada low blood pressure? Berhati-hati kalau you ada masalah vertigo ni, check dengan blood pressure dulu, betulkan blood pressure dulu, betulkan low glucose. Selalunya orang risau diabetes ni risau yang high glucose level, tapi yang ni kalau you hypoglycemia,
pada 3 dah nak pingsan-pingsan, campur pula dengan terhuyung hayang ni, bahaya betul. Lepas tu ada masalah adrenal. Orang yang ada atas pada buah pinggang tu kan ada adrenal, jadi hormon-hormon tu tak berapa orang panggil berfungsi dengan baik, pun boleh menyebabkan you ada vertigo. Satu lagi yang saya kata tadi, kita risau kalau ada ketumbuhan apa-apa yang berlaku yang boleh menekan di kawasan-kawasan yang begitu sensitif yang saya tunjuk gambar tadi. Kan, ingat kan, dia dalam kawasan tak sampai 1-2 cm tu dah habis dia punya kompleks tu. Jadi kalau ada ketumbuhan yang katakan sebesar 1 mm pun dia dah kacau. Jaga baik-baik. Jadi tuan-tuan sekalian, cek dengan doktor perkara-perkara yang saya cerita ni, sama ada masalah leher you pun kalau rosak, ataupun sakit, ataupun ada ketegangan, ataupun masalah wax, masalah infection dalam telinga, ataupun ada lagi sekali ketumbuhan, saya kata, dan kalau sampai kena dah ada nanah semua, you better check properly. Okay, dia overlap dengan tinnitus juga semalam cerita dia kan, tetapi yang ni lebih fizikal, maksudnya lebih kepada yang boleh nampak. Kalau semalam tu lebih kepada yang dalam otak kita punya signal, tapi ini memang ada kerosakan di antara alat-alat yang saya cerita tadi. Baik, contoh cochlea tadi, kalau dia ada infection, kalau ada nama labyrinthitis. Labyrinthitis ni boleh sampai you pekak permanent, yang tak boleh reverse pula tu. Jaga baik-baik. So orang yang selalu saya cerita semalam pun suka pakai headphone, nak lari marathon 3 jam, dia bubuh semua sampai daripada mula sampai 3 jam. Mana 3 jam kita lari, itu orang dah pandai-pandai, orang yang dah fit. Kalau kita lari 5 jam pun tak tentu habis. Pakailah 5 jam headphone, memang lingkup boleh rosak. Sebab ingat tak, dia punya cilia, dia punya rambut semua tu, kalau frekuensi atau sound yang terlalu kuat, dia boleh rosakkan bahagian-bahagian yang saya kata tadi tu, termasuklah you punya cecair itu semua akan terganggu kalau you tak minum betul, kalau diet pun tak jaga. Okey, baik. Tadi ada orang cerita kat saya, ada masalah, dia dah bertahun-tahun, rupa-rupanya dia punya diet terlalu tinggi. Kadang-kadang kalau you terlalu tinggi dengan kalsium pun tak bagus juga. Sebab salah satu pada ubat yang diorang bagi untuk vertigo ni adalah namanya flonazine. Okay, flonazine ni dia sebenarnya nak block supaya tak banyak kalsium berkumpul dalam body kita lah. Lepas tu yang paling penting malam ni you belajar dengan saya ialah vitamin D. Ada orang bila dia naikkan D3K2 dalam hidupnya, dalam makanan dia, termasuklah ambil suplemen ke, walaupun kajian mengatakan cuma 500 ke 1000 international unit pun nampak beza dah. Tapi saya minta you cari kat farmasi ataupun minta kat admin saya yang 10,000 punya, 10,000 international unit sampai you lega. Ambil K2 sikit, selalunya dia datang sekali di 3K2. Kalau lega, Alhamdulillah. Sebab ni ada kaitan dengan, ingat tak yang saya kata kalsium tu, yang batu atau kristal yang di dalam semiluna yang ada fluid tu tadi. So disebabkan kalau K2 pun dia akan letak kalsium tu di tempat yang sepatutnya. Bahayanya kalau terlalu banyak kalsium, inilah dia antara satu tempat yang dia boleh berkumpul. Banyak lagi lah tempat lain kan. Lagi satu ialah mata. Kena tolong jaga mata you all. Ada kaitan dengan masalah-masalah vertigo ni. Kalau mata pun tak berapa clear, ataupun ada eye problem pun, dia ada connection dengan kita punya balance organ tu. Siapa yang suka dengar suara ataupun bunyi-bunyian yang tinggi-tinggi, macam tinnitus juga boleh merosakkan keadaan. Baik, ada satu nama yang paling popular antara 80 hingga 90% yang berlaku pada anda kalau kena vertigo, yang tidak begitu serius, kurang pada 1 minit attacknya, itu dipanggil benign paroxysmal positional vertigo. Tak payah ingat nama, nama ringkasnya BPPV. Kalau ahli-ahli pakar ENT semua ni, mereka memang yang ni dia tengok selalulah. Benign tu maksudnya dia tidak malignant, taklah menakutkan sangat. Dan paroxysmal maksudnya dia datang bila-bila masa dia suka.
Okey, dan tak datang all the time, kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada, tapi mengikut kekerapan. Kalau lagi kerap, lagilah you kena jumpa doktor cepat. Okey. Lepas tu positional, dia mengikut you punya posisi, posture you, berdiri, duduk, tidur ke kat mana you tunduk dan sebagainya. Okey. Vertigo yang berpusing tadi lah. Satu lagi, dalam 10-15% kes adalah dipanggil acute vestibular neuronitis. Ni ada kaitan dengan infection dalam, tadi saya dah tunjukkan ada saraf lepas pada you punya siput tadi tu. Kalau itu pun rosak, ni boleh menyebabkan you dapat vertigo. Baik. Satu lagi yang saya nak cerita ialah dia boleh kena attack dengan virus pun. Kawasan yang saya kata tadi tu, yang neuronitis tu, okay, dan dia boleh berlaku anytime. Dan selalunya kes-kes yang nasib baiklah cuma 10-15% saja, tak banyak sangat. Tapi kalau dia attack lebih daripada 1 jam dan you boleh muntah sampai you boleh lawyer, tak boleh duduk, dan selalunya doktor kena bagi injection untuk mententeramkan keadaan you. Baik. Dan setengah orang kena check juga you berjalan straight tak straight. Kalau doktor tu dia nak check you cakap betul tak, kadang-kadang dia nak jadi macam nak mild stroke pula tu. Okay. Lepas tu you punya rasa macam mana, maksudnya taste you, deria rasa, dan mata you macam mana, semua ni akan dicek. Baiklah, kata orang kalau you tengah kena vertigo ni jangan rajin minum kopi. Lepas tu kita tak minum alkohol lah kan, tapi isap rokok janganlah, kalau boleh janganlah kan, sebab dia memang menerukkan keadaan, stres lagi sekali, menyebabkan vertigo lebih teruk. Baik. Ada juga seorang profesor daripada UKM tu, dia selalu menasihatkan supaya jangan lupa baca Alam Nasrah, baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya suka sebab kalau you faham bahasa Quran yang sambil kita berusaha membetulkan keadaan secara medikal, sambil itulah kita membaca ayat-ayat yang bermakna ni. Okey. Baik. Satu lagi ialah apple cider vinegar, sama dengan tinnitus, you amalkan, ya. Ini ada kaitan dengan gut bakteria dan sebagainya. Lepas tu air rehydration paling penting. Yang ni lebih penting pada tinnitus malam. Kalau tak cukup air, maklum sajalah fluid di dalam semilunar tu bukanlah you tuang air daripada mulut masuk ke sana, tak. Tapi kita sentiasa tak boleh kekeringan badan kita. Faham? Ginger tea antara yang terbaik untuk vertigo. Ginger tea, teh yang campur dengan halia, ginger, campur dengan honey sikit pun boleh. Lepas tu ada satu yang saya dah ajar semalam, boleh diguna pakai, ear pulling. Okey, yang tu masih boleh dipakai. Lepas tu you tulis sedikit ni, you copy, tengok YouTube saya, Dr. Nordin Darus, yang tulis kat situ vertigo. Sebab dalam video tape YouTube tu saya dah buat dia punya, dia panggil Eplis Maneuver. Saya tunjuk yang atas katil yang saya buat kan, macam mana cara you nak tunduk, macam mana you nak tidur atas katil supaya you boleh buat fisioterapi yang boleh membetulkan balik you punya fluid tadi dengan you punya kristal tu, dengan dia punya kapur yang kan saya kata macam berketul tu kat bawah daripada semilunar tu. Pastikan you dapat cara nak buat tu dan praktis. Malam ni saya tak tunjuk lah kan, sebab saya dah buat benda tu, tengok dalam YouTube yang dah setahun lepas. Baik. Lepas tu saya minta you buat selalu macam turun kapal terbang tu, yang blow tu, ingat tak? Yang blow supaya you punya tube pressure dari dalam eustachian tube dengan luar liang telinga tu balance. Okay, pressure ni harus dibalance selalu, sebab ni boleh membantu you supaya you boleh turun kapal terbang nanti dengan baik, kalau turun kapal terbang lah. Tapi yang dipanggil Valsalva maneuver ni, yang blow tu bagus untuk orang ada vertigo pun. Okay. Lain pada tu ialah ambil tulisan ni, copy APPLYS, Eplis Maneuver. You tengok dalam YouTube, yang saya buat dalam YouTube saya tu pun saya belajar daripada Eplis Maneuver juga. Cuma saya modify sikit supaya orang kampung kita boleh buat melalui bukan saja fisioterapi yang belajar, tetapi yang kita buat harian tu dinamakan solat
solat punya movement, terutama sekali kalau you tengok masa kita rokok dan lepas tu kita sujud, kalau betul-betul you ikut naik duduk balik, lepas tu berdiri balik dengan secara yang tertib tu, itu antara yang terbaik sebenarnya untuk membetulkan keadaan semilunar punya fluid tu. Mungkin you tak perasan kan, tapi sebenarnya kalau you tengok Apley's maneuver, dia tak ikutlah solat kita. Tapi kebetulan kalau you tengok balik cara dia nak gerak, dia tunduk dan sebagainya tu, ada dia punya elemen yang dalam kita punya solat, yang rokok daripada berdiri, lepas tu berdiri balik, lepas tu kita sujud, duduk, sujud balik, lepas tu naik. Dia punya naik turun tu, kalau you ikut betul-betul dan merajinkan, yang sunat sekali bagi mereka yang rajin solat ni, memang selalunya dia menghindar daripada masalah vertigo, ya, kecuali kalau you kena accident lah, you nak buat macam mana. Kalau accident rosak alat-alat tu, nak kena dibetulkan. Kadang-kadang you kena pakai hearing aid pun. Sebab apa? Dia punya amplifier dah rosak, so you terpaksa beli amplifier yang artificial punya, faham? Tuhan buat tu dahsyat lah, dia punya mekanisme dia. Tapi satu lagi, kalau you ada meningitis, pernah dengar meningitis? Yang ada infection selaput otak you tu pun boleh merosakkan keadaan. Apapun, nanti bila doktor check you, selalunya dia akan check mengikut you punya sejarah you pergi mana, you dah demam ke belum. Lepas tu kita check dengan ear, nose and throat punya specialist. Selalunya dia orang check daripada gegendang sampailah ada you punya pendengaran punya check, audiometri tu. Lepas tu kalau ada perbezaan antara kiri dan kanan, dia orang pandai lah. Dan kalau perlu, dia mesti hantar ke MRI pun. Dia orang mesti hantar MRI, sebab MRI boleh nampak dengan lebih jelas. Dan kadang-kadang ada ubat-ubat seperti Betasac, dia orang akan bagi untuk mententeramkan keadaan you, supaya peredaran darah tu lebih cantik, jadi you punya balance tu orang kata apa, lebih terkawal. Dan kalau perlu ambil hearing aid, dia orang akan recommend kat you. Maksudnya kan yang zaman sekarang ni tak nampak pun, you masuk celah-celah macam earphone halus tu dengan warna yang sama dengan kulit you, orang tak tahu pun. Tak payahlah nak segan sangat, zaman-zaman moden sekarang ni orang tak peduli pun. Lebih baik you senang dengar daripada you nak pergi kat orang sampai kadang-kadang tu you sampai kena nak bang kat orang tu, betul tak? Sebab you boleh dengar belah kiri je, dia duduk belah kanan you. Macam mana tu? You nak kena kalir pula macam tu. Pakai je earphone tu, lebih mudah. Orang tak akan fokus kepada you punya earphone. Okay, earphone pula ear aid tu. Okay. Dan lain daripada tu, ada satu lagi yang mungkin ketinggalan. Ramai pesakit saya pun lupa kepada masalah gaya hidup. Rupa-rupanya vertigo ni macam tinnitus juga semalam. Keadaan ketenteraman jiwa you memainkan peranan. Ramai orang dah mendapat kebaikan apabila dia tenteram, ataupun dia hilang masalah, ataupun stres, ataupun yang mengganggu perasaan dia, jiwanya, emosinya. Kalau dapat dikuasai dengan baik, rupa-rupanya dia boleh clear. Ni ada kaitan dengan sifat-sifat saraf. Saraf ni bukan sensitif kepada tempat yang dia sakit tu saja. Rupanya dia akan menerima signal-signal daripada keseluruhan badan. Sebab kata orang, kalau tangan kiri atau tangan kanan yang sakit, abang adik dia belah sana pun sakit juga. Jadi pentingnya you jangan sampai lupa kepada yang saya kata ni. Sebab depression, retrovert. Dia retrovert ni, orang yang vertigo, dia boleh hundur ke belakang hidupnya sampai dia dah macam masuk gua, dia tak nak pergi mana-mana lagi dah. So kita tak nak lah you sampai macam tu. Dan ingat, ada satu penyakit namanya Meniere's disease. Meniere's disease tu ada 3 sekali saya kata. Yang ni doktor kena handle, sebab dia ada tinnitus, dia ada vertigo, dan dia tak boleh dengar, pekak juga, ataupun sekurang-kurangnya pendengarannya dah mula berkurangan. So orang macam ni, you kena be very careful. Tolong make sure you jumpa pakar yang berkelibar, maksudnya berwibawa betul-betul, yang sudi menjaga you dan tengok you secara menyeluruh. Jangan cuma nak tengok kat bahagian koklear, semilunar, pendengaran saja. Kena dengar cerita you, ada masalah tak rumah tangga dan sebagainya. Sebab ni ada kaitan dengan kesembuhan you, sama ada cepat atau lambat. Baik, cukup dulu saudara sekalian. Terima kasih kerana kita
sempat bertemu pada hari ini. Dan saya kata tadi, kita sentiasa kena bersyukur. Atas dasar you dah dengar dengan saya 20 minit ni pun, you kena bersyukur sangat-sangat. Sebab saya dah kata tadi, kalau you tengok teknologi yang Tuhan buat tu, you akan terpegun betul. Lagi saya belajar, lagi saya kata, ya Allah, apalah dulu kita tak rasa dia punya nikmatnya bila Tuhan bagi boleh dengar ni saja. Saya patut tahu sangat-sangat, sebab dulu kan masa saya punya tube tu di blok, saya antara orang yang memang patut bersyukur lebih. Sebab apa? Masa rawatan tu berhasil, dia bunyi pop, boleh dengar balik. Mula-mula tu pekak, sebelah aja dia pekak kan, tapi sebelah lagi boleh pakai, so masih lagi boleh dengar lah. Cuma saya dah mula jerit-jerit, cakap kuat dan sebagainya. Tapi bila rawatan tu berhasil, dia pop bunyi. Lepas 3 bulan buat rawatan tu, dia bunyi pop. Jadi saya boleh dengar bunyi kipas. Dulu bunyi kipas pun syukur bukan main. Sekarang dah berbelas-belas tahun, dah baik semua, dah tak perasan pula bunyi kipas macam mana. Membuktikan pada you, bila orang tu dah hilang pendengaran, dia dengar bunyi kipas pun dia punya happy. Jadi saya mengingatkan diri saya dan mengingati anda sekalian, semoga kita jangan lupa sentiasa bersyukurlah apa yang kita tengah nikmati daripada Allah SWT. Baik, kita bertemu lagi pada masa yang terdekat. Saya mendoakan keluarga anda dan anda sendiri dalam keadaan yang dunia bahagia, akhirat syurga, dan sentiasa let go, okay, jangan simpan, okay, and feel good all the time. Right, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Nurdin Darus. Dulu pernah bekerja di Majlis Sukan Negara, Jabatan Psikiatri di University Hospital, dan lepas tu saya buat corporate program. Tapi Tuhan bagi rezeki kat saya untuk kena kanser pada 2001. Bukanlah seronok, tetapi pengalaman. Kali kedua saya kena relapse pada 2012. Di pengalaman tu saya nak share dengan anda, kalau anda bermasalah berpenyakit ataupun sama ada dari segi fizikal ke mental, tak jadi hal, asalkan you nak merubah hidup you. Dan bagi mereka yang belum sakit pun paling mustahak untuk mempertahankan, menghindar daripada kena sakit. Tapi insyaAllah dalam program yang dinamakan DND Well for Life 90 Day Challenge, maksudnya 90 hari punya cabaran ni untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesihatan hidup anda. Mau tak? Okey, apa yang dia akan dapat dalam program tu, nanti kita akan ajar teknik-teknik macam mana nak menyelesaikan masalah penyakit dulu secara alami. Kita fokus kepada penyakit yang serius dulu, kanser lah, diabetes, high blood pressure, kolesterol, jantung, untuk autoimmune terutama sekali, arthritis, gout, masalah hormon dan sebagainya. Yang penting ialah kalau anda bermasalah emosi pun boleh kita tolong bantu. Yang penting sekali ialah teknik tu. Kita kena bagi kat you dalam masa 90 hari ni, seminggu demi seminggu, saya semacam coach you, iaitu teknik macam 7 day living, teknik 7 prinsip macam mana orang boleh sihat walafiat sepanjang hayat. Kita kena belajar. Orang Okinawa daripada Jepun, apa yang dimaksudkan dengan ikigai, saya akan ajar juga macam mana nak cari hala tujuan hidup. Ramai orang stres sangat sekarang ni, dan kita sediakan doktor-doktor juga untuk bersama bantu you supaya kita semua boleh sama membantu menjadi sihat walafiat, merubah daripada sekarang kepada benda-benda ataupun ilmu yang baru untuk menyihatkan body secara mental dan fizikal. Okey.